Kami yakin bahawa kami akan menerima jawapan daripada pihak Iran sebelum jam 8 malam ini, sama ada ia positif atau negatif. Saya berharap mereka akan memberikan jawapan yang betul, kerana kami mahukan dunia di mana minyak dan gas dapat mengalir dengan bebas dan orang ramai mampu membayar untuk memanaskan dan menyejukkan rumah mereka serta pergi bekerja. Itu tidak akan berlaku jika pihak Iran terlibat dalam perbuatan keganasan ekonomi. Jadi mereka perlu tahu bahawa kami mempunyai pilihan yang tersedia kepada kami, yang sehingga kini kami belum putuskan untuk digunakan. Presiden Amerika Syarikat boleh memutuskan untuk menggunakannya dan beliau akan memutuskan untuk menggunakannya jika pihak Iran tidak mengubah tingkah laku mereka. Terima kasih Tuan Nayab Presiden. Masa semakin suntuk untuk tarik akhir malam ini bagi mengelakkan pengeboman infrastruktur Iran sehingga ke zaman batu seperti yang dikatakan oleh Presiden. Adakah Anda mempunyai sebarang maklumat baharu yang menunjukkan bahawa satu perjanjian boleh dicapai sebelum itu? Dan kedua, terdapat beberapa kenyataan daripada pihak pentadbiran Anda mengenai perang ini, bahawa Tuhan menyokong Amerika Syarikat dalam perang ini dan bahawa serangan ke atas Iran adalah sebahagian daripada kehendak Tuhan. Adakah Anda bersetuju dengan perkara itu? Dan apa pendapat Anda tentang idea bahawa Tuhan berada di pihak Zewa dalam serangan-serangan ini? Baiklah, anda tanya sama ada maklumat baru. Dan saya tak ada, kecuali saya terima message teks daripada Steve. Baiklah, saya ada message teks daripada Steve Witkoff. Anda tak nak tahu apa isi message ini, tapi tidak, saya perlu baca dulu sebelum bercakap mengenainya. Tapi inilah dia. Sekarang pukul berapa di Amerika Syarikat? Hampir 5 minit, betul, masuk akal. Baiklah, jadi Natalie, tentang isu perjanjian itu, saya benar-benar rasa ada 2 jalan. Presiden telah sangat jelas tentang perkara ini. Ada 2 jalan untuk perkara ini berakhir. Pertama, Seren dan Zewa sudah mencapai sebahagian besar matlamat ketenteraan mereka. Masih ada beberapa perkara lagi, seperti menghalang Iran daripada membuat senjata. Kami ingin maju lebih jauh dari segi ketenteraan, tetapi matlamat Amerika Syarikat telah tercapai. Seperti yang dikatakan oleh Presiden, perang ini akan berakhir tidak lama lagi. Dan kesudahannya pada akhirnya bergantung kepada pihak Iran. Saya rasa memang ada 2 jalan, dan saya sedang mempermudahkan. Saya percaya bahawa pada jalan pertama, Iran memutuskan untuk menjadi sebuah negara yang normal. Mereka tidak akan lagi membiayai keganasan. Mereka akan mula menyertai sistem perdagangan dan pertukaran dunia, dan itu akan membawa hasil yang lebih baik untuk mereka. Ini akan membawa perkara yang lebih baik untuk keamanan dan keselamatan dunia. Ia akan membawa banyak perkara baik untuk ramai orang di seluruh dunia. Itu adalah pilihan A, betul? Pilihan B pula ialah, jika pihak Iran tidak berunding dan terus terlibat dengan keganasan, menyerang jiran mereka, bukan sahaja Israel, tetapi juga negara Arab, keadaan ekonomi di Iran akan terus sangat teruk dan mungkin akan menjadi lebih buruk. Dan apa yang diminta oleh Presiden kepada pasukannya, terutamanya kepada Steve Witkoff dan Jared Kushner, ialah cari tahu apakah garis besar perjanjian yang mungkin, apa yang mereka sanggup lakukan. Kerana dari segi ketenteraan, sejujurnya, ia tidak memberi perbezaan kepada kami, sama ada begini atau begitu. Ia pada dasarnya adalah persoalan, bagaimana keadaan akan jadi selepas itu. Dan itulah yang menjadi tumpuan dalam rundingan. Dan Presiden juga telah menjelaskan dengan sangat jelas bahawa sementara orang Iran cuba mengenakan sebanyak mungkin kos ekonomi melalui Selat Hormuz, Amerika Syarikat mempunyai keupayaan untuk mengenakan kos ekonomi yang jauh lebih besar ke atas Iran berbanding apa yang Iran mampu kenakan kepada kami atau sekutu kami di dunia. Saya harap mereka bijak. Presiden telah menetapkan tempoh 12 jam di Amerika Syarikat. Kita akan lihat nanti, tetapi akan ada banyak rundingan antara sekarang dan waktu itu, dan saya berharap kita dapat mencapai satu penyelesaian yang baik. Mengenai soalan kedua Anda, jika Tuhan berada di pihak kita, Tuhan berada, Anda tahu, di pihak siapa? Pendapat saya tentang konflik ketenteraan sentiasa adalah untuk berdoa agar kita berada di pihak Tuhan. Dan saya percaya kita sedang melakukannya atas sebab-sebab yang betul. Kita sedang melakukannya untuk mengelakkan sebuah rejim yang telah melakukan perbuatan keganasan daripada memiliki senjata paling berbahaya di dunia. Kerana itu akan menyebabkan kematian ramai orang yang tidak bersalah. Saya berharap Tuhan bersetuju bahawa Iran tidak mempunyai senjata nuklir. Tetapi saya akan terus berdoa, dan jika dia memberi saya jawapan, awak akan jadi orang pertama yang tahu, Natalie. Soalan seterusnya.
Biar saya tengok sekejap, saya rasa kita ada Reuters dan AP. Kita teruskan dengan Reuters jadi. Baiklah, itu memang nampak hebat bagi saya, sudah pasti. Saya semak alat komunikasi saya untuk lihat kalau ada sesiapa dari pasukan saya, beritahu siapa yang patut saya panggil. Tapi tiada siapa yang balas. Ini cuma bahasa Hungary, jadi teruskan saja. Terima kasih Naib Presiden Kanan. Di sini Hunain Raham dari Reuters. Saya ada beberapa soalan. Saya rasa Anda perlu membaca teks ini kerana kami mendapat maklumat bahawa Amerika Syarikat sedang menyerang beberapa sasaran di Pulau Karg. Anda kata bahawa matlamat ketenteraan, matlamat perang ini telah tercapai. Jadi, bolehkah anda jelaskan kenapa Presiden masih mengancam untuk menyerang semua jambatan dan semua loji kuasa di Iran? Anda kata bahawa ini akan berakhir tidak lama lagi. Tetapi dalam sidang media semalam, apabila ditanya tentang jangka masa, beliau tidak memberikan jawapan yang spesifik. Beliau pernah menyebut antara 4 hingga 6 minggu dan kini kita sudah berada di minggu ke-6. Adakah terdapat jadual waktu? Maaf, ini adalah soalan spontan. Banyak soalan. Okey, saya akan berhenti. Maksud saya, isu di Hungary adalah seperti berikut. Jika Perdana Menteri Orban kalah, adakah Amerika Syarikat akan komited untuk bekerjasama dengan pemimpin baharu? Adakah anda akan mempunyai hubungan yang tidak dapat dilupakan dengan pemimpin baharu itu? Terima kasih banyak. Baiklah, sudah tentu kami akan bekerja sama dengan sesiapa sahaja yang memenangi pilihan raya Hungary. Kerana kami menyayangi rakyat Hungary dan ia adalah hubungan yang penting. Tetapi Viktor Orban akan memenangi pilihan raya akan datang di Hungary. Saya cukup yakin tentang itu. Dan mengenai hubungan positif kita itu. Betul kan? Itulah rancangannya. Okey, baiklah. Jadi anda bertanya tentang Pulau Karg. Baiklah, setakat yang saya faham, selepas berbincang dengan Pete dan General Kane tentang perkara ini, kami akan menyerang beberapa sasaran tentera di Pulau Karg. Saya percaya begitu. Kami mengikuti tempoh masa yang ditetapkan oleh Presiden, yang telah menyatakan dengan jelas, kami tidak akan menyerang sasaran tenaga dan infrastruktur, sehingga pihak Iran mengemukakan cadangan yang boleh kami sokong atau tidak. Tetapi dia telah memberi mereka sehingga hari Selasa jam 8. Jadi saya tidak percaya bahawa berita mengenai Pulau Karg menunjukkan perubahan strategi atau sebarang perubahan daripada Presiden Amerika Syarikat. Dia terus mengatakan bahawa tarikh akhirnya adalah pada jam 8. Dan tarikh akhir itu untuk apa? Pada dasarnya, Iran cuba selepas kekalahan ketenteraan menyebabkan sebanyak mungkin kerosakan ekonomi kepada dunia. Presiden Zepino Aseselo ialah seorang lelaki yang mengakui kuasa tawar-menawar. Jika orang Iran mahu mengenakan penderitaan, Amerika Syarikat mempunyai keupayaan untuk mengenakan lebih banyak, jauh lebih banyak. Kesakitan, Presiden tidak mahu melakukannya dan saya juga tidak mahu. Oleh itu, kami berunding dengan tegas. Tetapi keputusan akhir terletak pada orang Iran. Baiklah, saya rasa Presiden sudah bercakap tentang perkara ini. Saya akan katakan bahawa orang Iran bukanlah pihak yang paling pantas berunding sebelum perang. Dan sudah tentu mereka tidak begitu sekarang. Kami mengakui bahawa kadang-kadang terdapat kelewatan dalam penghantaran mesej antara pihak-pihak yang terlibat. Tetapi kami yakin bahawa kami akan menerima jawapan sama ada positif atau negatif. Kita akan mendapat jawapan daripada mereka sebelum pukul 8 malam ini. Saya berharap mereka akan memberikan jawapan yang betul. Kerana kita mahukan dunia di mana minyak dan gas dapat mengalir dengan bebas, di mana orang ramai membayar untuk memanaskan dan menyejukkan rumah mereka serta untuk pergi bekerja. Itu tidak akan berlaku jika orang Iran terlibat dalam perbuatan keganasan ekonomi. Jadi, mereka perlu tahu bahawa kita mempunyai alat yang masih belum kita putuskan untuk digunakan. Presiden Amerika Syarikat boleh memutuskan untuk menggunakannya dan beliau akan memutuskan untuk menggunakannya. Alat-alat itu jika orang Iran tidak mengubah tingkah laku mereka. Saya rasa itu saja. Tuan Naib Presiden, Menteri Anika, satu soalan. Terima kasih banyak, Perdana Menteri, Naib Presiden. Kita tamatkan sidang media di sini. Terima kasih banyak kerana bersama kami dan jumpa lagi. Sudah tentu. Terima kasih.